Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14 di dalam bulan Ramadan ini, dan saya dan juga warga Petas ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Karim dan selamat menunaikan ibadah puasa. Didoakan agar semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Warga Unimas serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, memandangkan Ramadan kali ini kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi ambillah peluang dan masa yang ada ini untuk kita sama-sama muhasabah diri dan juga mentarbiah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan tarbiah diri di bulan Ramadan. Apakah itu tarbiah dan bagaimana tarbiah ini, tarbiah dalam bulan Ramadan ini mampu mendidik kita menjadi lebih positif. Bulan Ramadan atau dikenali sebagai bulan ibadah dan juga bulan tarbiah. Bulan ini sangat istimewa kerana Ramadan diistilahkan, diibaratkan sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik kita mengenal erti disiplin, mengenal erti kesabaran dan juga mengenal erti kejujuran. Bulan Ramadan adalah momentum yang paling baik dan tepat untuk kita mentarbiah diri kita dalam melakukan pendidikan pada diri kita, pada keluarga dan juga masyarakat. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang poin-poin ataupun isi-isi berkenaan dengan tarbiah diri di bulan Ramadan ini, mari kita mengenal apakah yang dimaksudkan dengan tarbiah. Tarbiah itu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud pendidikan ataupun pengasuhan. Ada banyak istilah berkenaan dengan tarbiah ini, tapi dapat disimpulkan di sini bahawa tarbiah itu adalah satu proses perubahan ataupun satu proses pendidikan untuk menjadikan diri kita lebih baik, lebih positif. Okey. Tarbiah juga ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Antaranya ialah tarbiah iman, tarbiah akhlak, tarbiah fikiran, tarbiah rohani dan seumpamanya. Bagi memastikan tarbiah Ramadan kali ini dihayati, marilah kita sama-sama berazam dan juga memasang tekad untuk memenuhi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran terbuka luasnya pintu-pintu syurga, sebagaimana hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin," yang bermaksud apabila tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Mafhum hadis ini adalah digalakkan orang yang berpuasa agar berlumba-lumba membuat kebaikan, membuat kebajikan, kerana setiap kebaikan akan diberi ganjaran pahala yang berganda-ganda. Kita akan masuk kepada poin pertama berkenaan dengan tarbiah diri di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tazkiyah an-nafs ataupun pembersihan jiwa. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Ada 3 faktor utama yang boleh mempengaruhi personaliti seseorang, iaitu nafsu, hati dan juga akal. Bagaimana kita nak mentarbiah 3 faktor yang ada dalam diri kita ini? Iaitu dengan membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela dan menghias jiwa dengan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Oleh itu, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW mengajar kita bahawa amar ma'ruf nahi munkar, iaitu bermaksud perbuatanlah kebaikan dan jauhi ataupun cegahi kemungkaran. Poin yang kedua adalah mujahadah ataupun melawan hawa nafsu.
Sabda Rasulullah SAW, musuhmu yang paling ganas ialah nafsumu sendiri yang berada di antara dua sisimu. Riwayat Al-Baihaqi. Syekh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir ada menyebut, beliau berkata, melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu supaya mengikut kehendak Allah dalam setiap perkara. Perkara utama ditekankan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini adalah berkenaan dengan memperbanyakkan ibadah kita seperti solat, membaca Al-Quran, berzikir, seperti tasbih, tahmid, takbir dan seumpamanya. Perkara-perkara ini boleh mengawal hawa nafsu kita. Antara nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita ini adalah seperti nafsu makan, nafsu tidur, nafsu membeli belah dan seumpamanya. Jadi ambil peluang di bulan Ramadan ini untuk kita mengawal nafsu kita. Bila nafsu kita berjaya ditundukkan, seseorang itu ataupun individu itu akan mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti beribadah kepadanya dan mengenepikan kehendak peribadi. Jadi, poin yang ketiga pada topik kita pada hari ini adalah menjauhi sikap buruk sangka ataupun dikenali sebagai su'uzon. Ramadan adalah bulan latihan dan bulan untuk melahirkan seseorang individu Muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Buruk sangka sesama Muslim adalah antara penyakit hati yang boleh mengurangkan ibadah puasa di bulan, mengurangkan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan apabila adanya buruk sangka ataupun su'uzon pada diri seorang, maka akan timbulnya keinginan untuk mencari kesalahan sehingga terbuka kesalahan orang tersebut atau aib orang tersebut. Jadi perkara su'uzon ini perlu kita latih diri untuk dijauhi supaya kita tidak terbiasa untuk berburuk sangka dengan orang lain. Okey, itu berkenaan dengan poin ketiga. Masuk kepada poin keempat adalah berusaha menjauhi diri daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW ada menyebut, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Riwayat At-Tirmizi yang bermaksud di antara keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksudnya di sini meninggalkan sesuatu perkara yang sia-sia. Antara tanda keelokan Islam ialah seseorang itu meninggalkan amalan yang tidak berfaedah ataupun meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan, perkara yang tidak memberi manfaat, berkata-kata yang tidak perlu, sebagaimana Rasulullah SAW ada menyebut dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Seterusnya adalah mengelakkan pertengkaran ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada permusuhan. Kita boleh ambil contoh para sahabat. Para sahabat Rasulullah cukup bersemangat untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kerana di bulan Ramadan ini mereka tahu banyak ganjarannya, ganjaran yang dilipat gandakan. Jadi sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka akan bersiap sedia 6 bulan terlebih awal, 6 bulan awal untuk mereka mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan, yang mana mereka akan banyak melakukan ibadah, memaafkan orang lain, tidak mencari permusuhan, membuat amal kebajikan, bersedekah dan seumpamanya. Jadi itu adalah amalan para sahabat yang mana mereka dah lakukan sebelum datangnya Ramadan. Tapi untuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita tarbiyah, untuk kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih positif. Okay, poin yang kelima adalah membantu yang memerlukan.
Saya suka satu potongan ayat ini yang mana dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi di sini jangan takut untuk bersedekah, memberi makan minum kepada orang yang berpuasa dan juga menginfakkan harta yang mana secara tidak langsung akan mendidik diri menjadi positif sebagaimana Rasulullah SAW ada menyebut, bukanlah seseorang beriman yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini dianjurkan untuk kita membantu yang memerlukan, banyakkan bersedekah walaupun sedikit, asalkan niat bersedekah, niat untuk membantu orang lain, orang yang dalam kesusahan. Warga Unimas serta rakan-rakan dan adik-adik yang saya kasihi sekalian, poin yang ke-6 pada hari ini adalah banyakkan membaca Al-Quran. Okey. Ramadan ini sewajarnya dijadikan momentum untuk kita semakin akrab dengan Al-Quran dengan selalu membacanya. Kerana dengan membaca Al-Quran, seseorang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekiranya sebelum ini kita membaca Al-Quran dengan mengejar untuk menghatamkan Al-Quran, jadi gunalah masa yang ada ini ataupun Ramadan kali ini untuk kita membaca dan memahami setiap isi di dalam Al-Quran. Justru jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan memperbaiki diri dan menjadikan diri lebih positif dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan jadi orang yang rugi, orang yang keluar dari bulan ini dengan tangan kosong tanpa membawa keampunan dari Sang Pencipta. Perkara yang ketujuh adalah menyegerakan solat. Okey, sebelum ini kita semua sedia maklum kita diuji dengan kesibukan masa, kesibukan waktu bekerja, sibuk waktu kelas, waktu belajar, waktu berehat dan seumpamanya. Jadi kali ini kita juga diuji dengan waktu yang lapang. Bagaimana kita mengisi masa lapang kita pada kali ini, iaitu dengan menjaga waktu solat kita. Sebelum ini kita selalu solat lewat waktu, jadi didik diri kita pada kali ini untuk biasakan diri kita untuk solat di awal waktu. InsyaAllah sekiranya perkara tersebut sentiasa diamalkan, maka perkara tersebut akan dilazimi oleh diri kita. Okey, poin yang terakhir sekali adalah poin yang ke-8, iaitu bersungguh-sungguh melakukan taubat. Taubat sangat dianjurkan kepada kita untuk dilakukan kerana kita tidak tahu jangka hayat kita setakat mana. Jadi ambil peluang dan masa yang banyak ini untuk kita banyakkan bertaubat, bangun malam dan tunaikan solat taubat, solat tahajud, agar di hujung hayat kita kita sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Secara kesimpulannya pada hari ini, amal ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dijanjikan dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah SAW sangat menggalakkan umatnya untuk membanyakkan amal ibadah seperti mengaji, bersedekah, berbuat amal kebaikan, bangun di tengah malam dan sebagainya. Ramadan merupakan bulan membina ketakwaan diri serta mendidik jiwa untuk kasih dan bersangka baik sesama muslimin. Jiwa yang terdidik bersih terhasil daripada penghayatan sepanjang bulan Ramadan akan meningkatkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang saya sampaikan tadi boleh dijadikan panduan untuk kita dalam mentarbiah ataupun mendidik diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Dan akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.